Tetapi dalam masa yang sama Allah memesan agar kita berjaga-jaga dengan kesilapan yang dibuat dan kita ingin lihat panduan daripada Al-Quran. Jangan sampai kesilapan yang ada itu merosakkan keluarga. Dalam masa yang sama kita tahu jangan sampai ia menyebabkan kita berputus asa dalam kehidupan. Bersama kita pada hari ini ada dua orang tokoh. Yang pertama Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Alhamdulillah. Dan juga Al-Fadil Ustaz Haji Tarmizi Ali ya bersama kita pada hari ini untuk menemankan kita berbincang dalam majlis ayah agar ayah-ayah semua kita semua dapat mengambil iktibar daripada panduan daripada Al-Quran dan juga sunnah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan dengan bacaan daripada surah Al-Mulk ayat 15 hingga 17, mari kita sama-sama saksikan video paparan perkongsian daripada Encik Fakhrul Razi yang kini tinggal di Makkatul Mukarramah. Okey, sejarahnya saya awalnya saya dengan adik perempuan saya daripada keluarga ibu ayah bercerai daripada saya kecil. Jadi saya dan adik mak yang bela. Jadi dari segi positifnya impact dia saya rasa ada gap lah dekat situ kehidupan saya tu. Kurangnya didikan seorang ayah. Jadi bila saya dah ada anak ni, saya cuba sedaya upaya lah. Saya tahu gap tu ada. Saya sudah saya cuba sedaya upaya lah untuk closekan gap tu. Contohnya masa dengan anak. Saya rasa gap tu tak ada. Jadi saya punya role model tu banyak terikut pada lebih masa pada kawan-kawan kan. Tak ada pasal ibu dia, mak saya, arwah mak saya tu dia sibuk, dia meniaga apa semua kan. Kurang sikit lah masa kan. Jadi pada saya peranan ayah ni sangat penting lah untuk didikan awal anak-anak ni. Sekarang ni saya lebih kepada kasih dia pendedahan dengan ilmu Al-Quran dan dalam masa sama tu saya bila ada masa dengan diorang ni, masa saya dengan diorang ni kita akan cerita pasal saya kenalkan dia lah Allah kepada dia ni kan. Jadi saya cakap kepada diorang kalau nak kenal kita punya Tuhan kita ni, kita kena kenal lah dia punya cakap-cakap dia kan, perkataan dia, apa yang dia ayat-ayat Allah ni ada dekat Quran. Jadi nak kenal Allah ni, kita kena kenal lah Al-Quran tu, cakapan dia. Pada saya didikan agama tu lah yang paling penting sekali lah. Macam mana kita nak kenalkan dia, Tuhan kita tu pada anak-anak tu kan. Itu paling penting sekali lah cara dia mengenal Allah ni kan. Bila dia kenal Allah tu baru dia kita tak risaulah dia nak ke mana, dia nak buat apa pun, dia tahu Allah tu bersama dengan dia. Jadi saya rasa bila dia kenal betul-betul Allah tu, kita tak risaulah dia akan dah besar nanti apa dia akan jadi apa semua, insya-Allah Allah akan jagalah. Begitulah perkongsian daripada Encik Fakhrul Razi yang kini tinggal di Makkatul Mukarramah bersama dengan dua orang anak, bersama pasangan ya untuk melaksanakan tugas sebagai pegawai Health and Safety Executive di Makkatul Mukarramah.
berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman, ya, cabaran ujian dalam hidup berkeluarga apabila pasangan ataupun ibu ayah berpisah, tetapi itu tidak menyebabkan beliau putus asa, ya, dalam kehidupan. Dan kita ingin lihat lebih lanjut lagi panduan ini dalam ayat surah Al-Mulk ayat 15 hingga 17 untuk sama-sama kita maknai kepada bagaimana dalam hidup kita yang pernah tersilap, usah tenang dengan dosa. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali untuk membacakan surah Al-Mulk ayat 15 hingga 17, Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, bahagia Ustaz Firdaus. Seterusnya penonton muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita akan membaca daripada ayat surah Al-Mulk bermula 15 hingga ayat 17. Insya-Allah akan menjadi asas pada perbincangan kita pada kali ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 15 hingga 17 daripada surah Al-Mulk ini, maksudnya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripadanya rezeki dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Pada ayat 16, adakah kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika dia tiba-tiba menggoncangkannya? Atau kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepadamu, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Inilah 3 ayat daripada surah Al-Mulk yang kita ingin beri fokus kepada ayat 16 sebentar tadi, yang kita sama-sama ingin tadabbur, dalami daripada Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi pada hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fazrul, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, para penonton, tuan-tuan hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu semula di dalam rancangan Majlis Ayah pada pagi ini, yang insya-Allah pagi ini kita nak berbicara berkaitan jangan memandang mudah ataupun mengambil ringan berkaitan dengan dosa yang dilakukan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mulk yang dibicarakan daripada ayat ke-15, ayat 16 dan juga ayat 17 merupakan suatu peringatan penting kepada kita, yang mana kita fokus pada ayat yang ke-16 itu. Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan kepada kita, aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Satu ingatan kepada kita dengan suatu persoalan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan kita berasa aman dengan dosa-dosa yang kita laksanakan. Memandangkan
dosa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ataupun dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala ini dia memberikan kesan yang begitu mendalam dalam kehidupan kita di dunia maupun di hari akhirat. Jelasnya daripada ayat tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu rasa ketakutan kepada kita. Apakah kita berasa aman dengan setiap dosa yang dilakukan sedangkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghancurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Dengan gambaran di dalam ayat tersebut, Allah mampu untuk menggegarkan muka bumi yang ada ini kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mahukan, idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu pastinya akan berlaku. Maka kerana itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga setiap perbuatan, tingkah laku dan amalan-amalan yang kita laksanakan. Setiap dosa yang kita lakukan akan ada balasan-balasan yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Firdaus menjelaskan tentang bagaimana kita memahami ayat 16 sebentar tadi, ya. Sebenarnya Ustaz ni bila baca ayat 16 17 ini bercakap tentang digegarkan ataupun dihantar daripada langit. Ini seperti ancaman kepada kaum-kaum terdahulu, ya, yang pernah digegarkan, pernah angin dah macam-macam kan. Cuma ialah bila baca ayat-ayat begini ada setengah yang memahami ini orang dahulu kot kan. Tetapi apa kaitan dengan ayah di rumah, ya, ataupun ayah yang sekarang berada bersama menonton kita lah, saya sendiri, sebenarnya apa kaitan ancaman itu dengan dosa yang Ustaz maklumkan sebentar tadi sebenarnya? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak kait di antara ayah dan juga anak dan juga keluarga. Ya. Bermakna di sana ada satu tugasan berat yang perlu diambil berat oleh seorang ayah. Ya. Karena ayah adalah merupakan ketua kepada keluarga. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di antaranya dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, pada ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah oleh kamu akan diri kamu dan juga ahli keluarga kamu itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya seorang ayah membiarkan apa sahaja kehendak dan keinginan anak, termasuklah isterinya, untuk dia melakukan apa sahaja, termasuklah ia melakukan dosa, berarti ayah nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata yang lain, ayah ketika itu melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya bila ayah itu buat silap ataupun dia membiarkan ahli keluarga itu silap, sebenarnya dia membuka ruang untuk diazab sebenarnya Ustaz, ya. Sungguh. Ya, jadi ini panduan untuk kita bersama di mana Allah mengingatkan amintum, ya, adakah kamu rasa aman, rasa boleh bertenang sahaja, ya, dengan kesilapan, apatah lagi bercakap tentang tanggungjawab yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi. Dan bercakap tentang tanggungjawab ni Ustaz, ni zaman sekarang biasalah orang bercakap tentang suami dia pergi cari nafkah contohnya kan. Jadi dia serahkan segalanya pada isterinya, ataupun kadang-kadang pasal isterinya gaji lebih besar kan. Jadi kadang-kadang dia kata tak apa kot kan, saya duduk rumah ke mana yang mampu, yang lain isteri saya tanggung kan. Anak saya hantar sekolah, ustaz tolong jaga anak saya. Jadi semuanya dia bagi pada orang lain. Macam mana perspektif yang dimaksudkan dengan tanggungjawab yang sebenarnya agar tak ada dah tergelincir Ustaz sebagai seorang ayah ni sendiri kan. Silakan. Anda tertarik dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hubungan kekeluargaan yang berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut satu garis panduan, dawabit, satu garis panduan yang umum yang ia berkait dengan kehidupan setiap daripada insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah merupakan orang yang terbaik dalam keluarganya dan aku adalah merupakan orang yang terbaik dalam keluargaku. Sebab itu dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya Rasulullah buat kerja sendiri, jahit pakaian, jahit apa pun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Rasulullah bergurau senda dengan isteri, ada kalanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengan cucu dan sebagainya. Dengan erti kata yang lain, bagaimana cara bagi seorang suami itu untuk mengendalikan dan mengurus itu mengikut kepada acuan yang terbaik. Yang penting
dia mampu untuk menyusun kehidupan keluarganya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab suasana yang berbeza dalam sebuah keluarga. Ada kadang-kadang dalam dunia kita pada hari ini, kita berhadapan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang isteri bekerja, suami berada di rumah. Kadang-kadang suami yang bekerja, isteri yang duduk di rumah, dan kadang-kadang kedua-duanya bekerja. Dan suasana tersebut pastinya akan berlaku perbezaan-perbezaan yang tertentu. Maka dalam hal ini perlu ada sifat timbang rasa. Dan kerana itu kalau kita melihat dalam ayat suci Al-Quranul Karim, di mana Allah pernah menyebutkan, jika tidak silap dalam surah Ar-Rum pada ayat 21 itu, Allah menceritakan apakah sebenarnya fungsi dalam perkahwinan tersebut. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kamu ini daripada diri kamu itu berpasang-pasangan. Pertama, matlamat daripada berlakunya perkahwinan tersebut itu adalah litaskunu ilaiha, agar dapat melahirkan rasa ketenangan, hidup dalam keadaan tenang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddah, supaya timbul rasa kasih sayang. Ini yang perlu diagih-agihkan dalam kehidupan tersebut. Dan yang ketiga, iaitulah sifat rahmat. Daripada kehidupan tersebut timbul sifat timbang rasa, timbul sifat belas kasihan dan sebagainya. Dan fungsi inilah penting dalam mencorakkan kehidupan dalam sebuah keluarga, dan yang mencorakkan itu adalah seorang suami. Seorang suami, ya. Dan tiga perkara tadi Ustaz yang bercakap tentang sakinah, mawaddah dan juga rahmah itu kan, penuh kasih sayang, penuh ketenangan. Ada yang melihat, dia kata dia tengok kepada keluarga ahcong yang bukan beragama Islam tu, dia tengok macam okey pula kan. Dia boleh berjalan-jalan, nampak macam tenang sahaja, tapi dia tak semayang. Jadi dia pun membuat kesimpulan sebenarnya tak sembahyang ni pun okey ke, yang penting tenang, bahagia, daripada sembahyang tapi tak tenang nak buat macam mana. Jadi hujah begitu tu macam mana kalau katakan ada ayah-ayah ataupun ada yang maknya selalu pergi kelas agama tapi si ayahnya tak solat kan. Maknya mungkin banyak dengar tazkirah ke apa sebagainya, tapi ayahnya tu ambil rasuah. Tegur suami kena kan. Jadi pada waktu itu sebenarnya macam mana kefahaman tentang kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri Ustaz, berbanding dengan perspektif tengok keluarga sana tak solat, okey, tak payah kot nak susah-susah perkara ni. Macam mana Ustaz melihat perkara tu? Baik, saya bila kita melihat suasana yang sedemikian rupa dalam hidup kita ini, bukan soal kita nak membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Itu bukan matlamat dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi matlamat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini iaitulah bagaimana dia mampu untuk mengendalikan pada setiap cabaran dan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita kena kenal bahawa apabila seseorang itu mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menguji. Sebab itu ada dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum, fa in radiya falahu ridha, wa in sakhita falahu as-suht." Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi sesuatu kaum, itu Allah akan uji mereka. Ibtalahum, fa in radiya, jika sekiranya dia redha dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah akan datang keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in sakhita, jika sekiranya dia marah, dia benci, dia tidak suka, Allah juga tidak akan menyukainya. Punca kita kekadang kita tidak mengetahui apakah sumber untuk kita memperolehi kebahagiaan tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jika sekiranya kita mengikut peraturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, insya-Allah kita mampu untuk melahirkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang soal bahagia ni, bahagia bukan dengan melihat seronoknya kehidupan seseorang. Bahagia itu bukan kita melihat apabila seseorang itu menampilkan rasa gembira di antara seseorang dengan seseorang yang lain, di antara anak dengan anak, mungkin dilihat orang lain begitu. Kegembiraan itu datangnya dalam hati kita. Dan sebab itu, bila kita melihat tentang soal kegembiraan tersebut, ada orang yang kadang-kadang dilihat susah dari sudut luarannya. Ya Allah, tengok anak tersebut betapa susahnya dia dengan pakaian dalam seminggu, itulah pakaian dia yang dipakai untuk pergi ke sekolah. Seorang isteri pergi memasak dalam keadaan yang begitu susah dan payah dan sebagainya. Tapi bila kita bertanya kepada mereka, mereka kata kami tenang, kami tidak memerlukan apapun bantuan daripada orang lain. Subhanallah, berarti tenang itu bukan dilihat dari sudut luarannya. Tenang itu adalah dilihat dari sudut bagaimana hati merasa bahagia di saat ketika menghadapi sesuatu ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah itu adalah panduan untuk kita melihat bahawa bahagia itu bukan dekat luar saja Ustaz ya. Sebenarnya dalam hati itu, dan jangan dibanding-bandingkan dengan keluarga lain, tapi banding dengan neraca daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah ingatkan tadi, amintum man fis sama. Allah mengingatkan, adakah kamu berasa aman? Dan bercakap tentang membandingkan ini, saya nak tanya pada Ustaz Tarmizi jugalah kali ini kan. Pasal Ustaz Tarmizi ini saya dimaklumkan memang adik-beradiknya hidup dengan Quran kan, hidup dengan Quran. Ustaz waktu kecil-kecil tak ada ke Ustaz rasa macam bandingkan dengan orang lain, asyik kena baca Quran je kan. Saya dapat cerita Ustaz sikit-sikit dengan ayah dia Quran kan. Ada tak Ustaz terfikir macam tak boleh ke bagi main bola lebih sikit ke, Quran ni kurang sikit ke, ataupun memang daripada kecil lagi kan Ustaz memang dah tak ada apa masalah untuk menerima bagaimana ayah Allahyarham mendidik Ustaz? Kalau boleh kongsi sikit cerita hari ini. InsyaAllah apa nama ni, ialah sama macam budak-budak yang lain juga, sifat malas, nak bermain, memberontak tu macam anak-anak yang lain juga, Ada juga, tetap ada rasa. Ada. Kadang-kadang yang buat silapnya orang lain, tapi yang kena dua-dua. Yang tak buat silap pun kena sekaligus. Ya. Kan? Maknanya ialah orang kata apa, ayah memang begitu tegaslah dengan Al-Quran. Memang kalau kita kata tengok, saya rasa baca Quran tu lebih banyak daripada bercakap dengan ayah. Dengan ayah, sebab ayah tu dia memang dengan Al-Quran tu dia agak tegas. Pada waktu itu Ustaz tak ada bandingkan dengan orang lain ke? Peliknya ayah. Sudah pasti. Ada ya? Ketika perasaan tu kan, kita tengok kawan-kawan petang-petang dapat bermain bola, dapat pergi jumpa. Kita balik sekolah tak ada. Kita kena ikut ayah pergi ke pasar malam. Dalam van nak ke pasar malam tu, Berniaga. baca Quran, kan, macam-macam lah. Ayah Ustaz berniaga. Berniaga. Ya. Jadi itu sebenarnya memang ada lumrah bila ayah nak bawa kepada kebaikan ni, anak dalam proses nak memahami kan, dan si ayah nakkan yang terbaik, tapi dalam masa yang sama ada cabaran-cabaran yang tertentu, tapi rasanya sampai tahap ini Ustaz nampak apa dia punya bila sampai sekarang ni kita kata betul asbab dia. Subhanallah ya. Jadi inilah bila ayah cuba buat yang terbaik ya, dan dalam masa yang sama ayah juga bila buat yang terbaik itu, ayah nakkan juga apa-apa kesilapan yang ada sebelum itu diampunkan oleh Allah, agar satu persoalan yang mungkin lepas ini kita nak bincang Ustaz ya, kalau ayah buat dosa, adakah ia memberi kesan pada ayah sahaja, ataupun hukuman azab itu juga memberi kesan kepada kebahagiaan satu keluarga? Ya, itu persoalan yang selalu dipersoalkan, pasal kadang-kadang dia nampak jelas perkara begitu ya. Jadi tepat atau tidak tepat, kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini untuk menyelusuri ayat-ayat Al-Quran dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kepada tajuk Usah Tenang dengan Dosa, satu tajuk yang penting untuk kita maknai daripada ayat yang ke-16 daripada surah Al-Mulk sebentar tadi. Dan sudah pun kita berbincang, berkongsi pengalaman bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus dan juga Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Dan kita ingin menyambung lagi di mana bila bercakap tentang isu dosa Ustaz ya, kesilapan-kesilapan, semua orang ada dosa ya, dan ada ayah yang mungkin pernah ya, bukan mungkin ya, tapi pasti ada banyak ataupun sedikit dosa yang pernah terlibat. Dia ada satu perasaan ya, dia rasakan saya ada mendengar ada seorang ayah ni bila dia mendapat anak autism kan, kemudian orang lain mengingatkan pada dia, ini pasal dosa kamu pada masa lampau kan, jadi dia perit mendengar pernyataan itu. Ataupun dalam kisah Encik Fakhrul Razi tadi itu, dengan pengalamannya itu tadi, dia mengambil pelajaran. Ada yang kata kerana dosa itu yang menyebabkan kita susah, rezeki kita ni pasal dosa. Ada yang kata pasal dosa saya ni, itu yang kita ni tak bahagia, ataupun anak tu degil, kalau suruh baca Quran lambat kan, orang lain semua dah satu baris, dia baru satu huruf begitu kan. Adakah perspektif tentang dosa itu ya tepat seperti mana yang beberapa perkataan tadi, ataupun ada panduan yang Ustaz boleh kongsikan? Sila. Baik, menarik berkaitan tentang hal dosa ini. Ada kalanya dosa tersebut itu dia boleh berlaku untuk dirinya, dan ada kalanya dosa itu dia boleh memberikan kesan kepada masyarakat yang berada, apatah lagi tanggungan-tanggungan yang berlaku yang bersama-sama dengannya. Pertamanya, memang ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuhrama rizquhu bi dhanbin yusibuh. Sesungguhnya seseorang hamba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya. Bi dhanbin yusibuh, disebabkan dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Berarti punca yang kadang-kadang menyekat rezeki dalam kehidupan kita. Setiap kali kita pergi untuk temuduga untuk dapatkan sesuatu kerja, dari sudut performance kelulusan tu masya-Allah memang di antara pelajar-pelajar yang excellent, pelajar-pelajar yang terbaik. Pada saat yang serupa, pergi sahaja dengan jangkaan dan keyakinan yang begitu tinggi, ketika itu jumpa sahaja dengan setiap orang, merasakan dirinya lah di antara orang yang terpilih, tapi tidak dipilih. Dan begitu juga dari sudut kerja-kerja yang lain, kenapa rasa susah, berat? Ya, puncanya adalah disebabkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi jelas sekali mengatakan bahawa seseorang hamba itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, ada juga kalanya dosa itu dia boleh memberikan kesan kepada orang yang lain. Sebab itu saya teringat ada satu kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam matan Arba'in hadis 40 itu, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang lelaki yang ketika itu dia mengangkat tangan, menadah tangan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku ya, tapi masyrabuhu haramun, makanannya, minumannya adalah haram, mat'amuhu haramun, makanannya juga adalah haram, wa ghuziya bil haram, dan dia mengambil sesuatu benda daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut sumbernya, maka fa anna yustajabulah, bagaimana doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kesan juga boleh berlaku kepada orang lain. Itu yang kedua. Berarti kita perlu untuk berjaga-jaga dalam soal dosa yang kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, bila merasakan seseorang anak itu berlaku, pertama, jangan ada sifat kita menuduh seseorang ni puncanya adalah dosa kamu. Itu satu perkara yang tidak baik. Jangan tuduh orang lain ya. Jangan tuduh orang lain untuk lihat, oh ni puncanya adalah disebabkan dosa yang kamu lakukan. Ya, sebab dalam hal demikian kita telah menyakiti hati seseorang saudara kita, sedangkan dalam Islam al-mukmin akhul mukmin, ya, seorang mukmin itu dia adalah merupakan saudara kepada seorang mukmin yang lain, sifatnya saling membantu dan juga berikan nasihat. Tapi kalau katakan kita memberikan satu kata-kata yang menyebabkan dia rasa berputus asa, maka kita juga adalah merupakan seorang yang telah memberikan saham-saham yang tidak baik kepadanya, sedangkan kita nak dapat pahala yang berterusan. Jadi dalam hal demikian, bagi orang yang menuduh tadi, hati-hati dari sudut berkata-kata, sebab setiap kata-katanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, apa yang dilafazkan daripada sesuatu kata-kata itu, ada malaikat yang akan mencatat dan menulis kata-kata tersebut. Sementara bagi orang yang telah melihat, mungkin dengan kata-kata tersebut dia pun terasa ya mungkinlah betul, dalam hal demikian apa salahnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas mungkin dia merasakan satu perkara yang terdahulu itu dia bersalah, tapi kena ingat
Setiap kali orang yang memohon ampun kepada Allah, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan kesalahan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaman la dzambalah, seumpama orang yang tidak ada dosa baginya. Ya. Artinya yang penting dia bertaubat kepada Allah, akan ada jalan penyelesaian dalam kehidupannya insya-Allah. Baik, itu adalah panduan ya bagaimana kita melihat, memahami tentang kaitan dosa dengan rezeki, kaitan dosa dengan kebahagiaan, kaitan dosa dengan cabaran-cabaran dalam hidup. Tapi dalam masa yang sama ialah bila kita nampak macam ada kaitan tu, jangan pula pergi beritahu pada orang lain kan. Itu untuk orang yang mengalaminya, itu perlu muhasabah, tetapi tidak pula kita menjadi Tuhan ya yang menuding-nuding kepada dosa tersebut. Ini penting lantaran kita nak lihat satu lagi ayat daripada surah Az-Zumar ayat 53 hingga 55. Surah yang ke-39 ini ada harapan, ada kefahaman yang penting untuk ayah-ayah ya, semua di kalangan kita yang ada tersilap sepanjang hidup, ada kesilapan dalam menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah yang amat berat. Kita lihat dan dengar dipimpin Ustaz Tirmizi ayat 53 hingga 55. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-53 hingga 55 surah ke-39 surah Az-Zumar. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutlah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyedarinya. 3 ayat daripada surah Az-Zumar, Ustaz, yang amat-amat indah, yang kalau boleh Ustaz dapat jelaskan lagi harapan ataupun peluang ini ya, kepada ayah-ayah, pasal dahlah ayah ni tanggungjawabnya banyak. Kemudian dulu dia buat perangai kan, ada banyak dosa yang buat. Tanggungjawab campur dosa itu bagi sebahagian ayah dia rasa macam saya putus asa lah kan, baiklah saya berpisah sahaja ya, dan akhirnya hidup seorang-seorang. Pasal dia rasa berat dengan perangai dalam diri dia yang masih macam-macam. Tapi apa isi daripada 3 ayat ini untuk pesanan ayah-ayah pada hari ini, Ustaz? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cantik ayat tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan berputus asa dalam kehidupan. Kalau kita melihat dari sudut kehidupan manusia secara umumnya,
kita akan dapati mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka akan cepat putus asa apabila setiap harapan dan keinginan-keinginan mereka itu tidak mampu untuk dilaksanakan. Sebab itu banyak kalau kita melihat dalam suasana yang berlaku pada hari ini, ada kelompok yang bunuh diri, ada kelompok yang yalah macam-macam cara kaedah untuk menenangkan jiwa mereka. Mungkin dengan mati bagi mereka adalah merupakan satu ketenangan. Mungkin dengan melakukan apapun perbuatan-perbuatan yang lain itu akan memberikan ketenangan. Tetapi Islam memberikan kepada kita jalan keluar dalam menyelesaikan segala bentuk krisis dan juga masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah. Dan menarik di dalam ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakarkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah." Itu satu ayat yang cukup menarik. Allah memanggil golongan orang-orang yang telah pun melampau dalam kehidupan mereka, mereka yang melakukan dosa itu. Allah kata la taqnatu. Banyak dalam ayat yang lain Allah sebut la tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak memberikan gambaran kepada kita, banyak mana pun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa tersebut. Yang penting syarat-syarat untuk bertaubat itu hendaklah dilakukan dalam kehidupan. Sebab dalam bab kita nak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan syarat. Ya. Kerana itu kalau dalam hidup ni pun ada syarat-syarat tertentu. Syarat nak pergi masjid kena patuhi SOP, bawa sejadah dan sebagainya. Dan syarat untuk Allah terima taubat seseorang hamba yang melakukan kesalahan itu juga ada syarat-syarat yang mesti dipatuhi. Terima kasih ucapkan pada Ustaz ya, pada ayat yang ke-55 sebentar tadi ataupun ayat 53 ya. Bila Allah menyatakan ya ibadiyalladzina asrafu, itu adalah satu panggilan yang amat lembut Ustaz ya. Ya ibadiyah ni maksudnya hamba-Ku ya. Allah masih lagi panggil hamba walaupun hamba itu asrafu ya. Subhanallah. Melampau. Ini seperti mana yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus sebentar tadi, tidak ada dosa yang tidak boleh diampunkan ya Ustaz ya. Kalau di sini diistilahkan yaghfiruz dzunuba jami'a, segala-galanya Ustaz ya. Cuma Ustaz Fakrul, ada satu sahaja yang dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertaubat, iaitu dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Adapun selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa tersebut. Sebab itu dalam satu ayat yang lain Allah pernah mengatakan dalam ayat tersebut, saya terlupa ayat itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan melainkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala semata-mata itu sahaja dosa yang tidak akan diampunkan oleh Jadi Allah. maksudnya kalau katakan orang yang bukan Islam kan, dia syirik pada Allah banyak, ataupun orang dah pergi bumuh lah, orang Islam pergi bumuh apa sebagainya, yang itu boleh diampunkan. Baik, adapun dalam hal tersebut, itu saya nak kaitkan dengan satu ayat yang lain. Allah mengatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ayat itu sesungguhnya orang-orang yang kafir ketika dia mati dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa Mati taala. dalam syirik. Artinya kalau sekiranya syirik pada Allah Subhanahu wa taala itu berterusan sehingga saat kematian, maka dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sekiranya seseorang itu dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu hidupnya dan dia bertaubat atas segala perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi mengampunkan. Maksudnya semua dosa kalau taubat Allah boleh ampunkan, tapi kalau meninggal masih dalam syirik Allah tak ampunkan. Dan kalau dosa lain, kalau meninggal dalam dosa, Okey, baik. Adapun kalau sekiranya seseorang yang meninggal dalam melakukan dosa ketika itu tapi masih lagi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu kan ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang menyebut dan mengakui dan serta mengiktiraf Allah itu adalah Tuhannya, maka dia tetap akan masuk ke dalam syurga, tetapi dengan syarat dia akan tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka terlebih dahulu atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. masya-Allah ya. Jadi betapa Allah ni sayang betul pada hamba-Nya ya, kepada kita semua, pada ayah-ayah. Dengan kefahaman ini kita tak boleh berputus asa lah Ustaz ya. Kita walaupun mungkin kadang-kadang terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama ataupun terjatuh dalam dosa yang lain, kita cuba untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rasa tenang dengan dosa itu kerana dosa itu amat-amat bahaya untuk kebahagiaan dan juga kehidupan kita. Tapi dalam masa yang sama jangan pula satu lagi ekstrim, kita memudah-mudahkan pula ya. Satu,
takut, tapi dalam sama kita juga mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau saya ambil ayat ini, saya dengar tadi Ustaz baca maqam ataupun lagu apa tadi Ustaz? 3 ayat tadi tu sebenarnya. Itu dia bagi lagu ataupun maqam Tarannum Kurdi. Kurdi ya. Hmm. Dan sebenarnya bila bercakap tentang isi daripada ayat ini, saya yakin Ustaz dah biasa baca ayat ini. Apa perasaan Ustaz menghafal, mengulang ayat ini? Yang satu untuk diri sendiri dan juga kalau ada orang lain ke berkongsi tentang ayat ini, kerana ayat ni rasanya memang kena pegang oleh ayah-ayah ya, pasal bila dia makin banyak tanggungjawab, makin banyak pula kesilapan, dia akan jadi boleh down sehabis-habisnya. Jadi Ustaz baca tadi itu pengalaman Ustaz ataupun ada orang lain yang pernah berkongsi dengan Ustaz, apa respon mereka bila tahu isi kandungan ayat ini sebenarnya? Benar, memanglah ayat ni begitu power sekali. Bila disebut la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa kepada rahmat Allah Taala. Macam mana sekalipun kita makhluk Allah ataupun kita buat dosa yang macam mana sekalipun, tapi Allah Taala tetap merahmati, sangat suka apabila hamba-Nya bertaubat. Sehingga banyak dalam Quran ayat-ayat Ghafurur Rahim semua tu, dan bila kita baca ayat ni kita rasa Allah seronok, kita rasa tenang bahawa kita ada tempat di sisi Allah kalau kita inginkan. Jangan rasa useless Ustaz ya. Zaman sekarang ni orang selalu rasa saya useless ya. Tapi ayah-ayah yang ada pada hari ini sebenarnya di sisi Allah, Allah memanggil ya. Allah memanggil dan kita ada kasih sayang daripada Allah, ada tempat, sehingga kan Allah memberikan ayat ini sebagai bekalan kita terutama pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu taala, moga-moga Allah pimpin diri kita yang banyak kesilapan agar selalu kembali pada Allah. Dalam masa yang sama, kita juga jangan berputus asa agar Allah pimpin ayah-ayah semua menjadi pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita berdoa. Kali ini kita dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minal Qur'ani ma nusina wa 'allimna minal Qur'ani ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بخلق القرآن وعلمنا بعلم القرآن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi hamba yang terus memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Sebagai seorang ayah, ibu yang menemankan ayah, kita tahu bahawa masing-masing ada kesilapan, dosa. Jangan sampai kita menghukum bahawa tidak ada harapan, padahal Allah telah pun memberitahu dalam ayat surah Az-Zumar. Inilah kesedaran untuk sentiasa memberi harapan dalam masyarakat yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan, menyumbang wang ringgit, menyumbang idea, dan kita ingin menyumbang tenaga ya agar menyebarkan rahmat Allah ini ke seluruh keluarga, seluruh alam, agar ayah-ayah yang sedang memimpin diberikan motivasi daripada Al-Quran dari masa ke semasa hingga mereka, kita semua dapat masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri seterusnya Majlis Ayah untuk kita terus membongkar bagaimana panduan daripada Quran dan Sunnah untuk ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.